InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan bersama-sama membaca Al-Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi ridham syawlahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina. So apa tu? Dia silau. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadada'al jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu dikatakan, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa taat padaku masuk syurga, barang siapa yang ingkar kepada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati, semuliakan imam kita pada pagi ini, seluruhnya semuliakan Fadil Tun Bilal, kemudian pengurusi surau, seluruhnya sidang jemaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah taala kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita sama-sama mengisi pengajian kita, program kita pada pagi ini, iaitu kita lihat yang pertama hadis pilihan, dan selepas itu insya-Allah kita lihat kitab ensiklopedia soal jawab agama, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita lihat pertama kita lihat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Satu hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, dia kata ad-dinun nasihah, agama itu adalah merupakan nasihat. Liman, liman untuk siapa? Untuk siapa hadis itu sebagai agama itu nasihat? Surat 154. Ya, saya lihat, saya tengok 154. Baik. Hadis itu diterima sebenarnya daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa aimatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Hadis ini terimakan daripada Abu Ruqayyah ataupun Abi Ruqayyah. Dibaca Abi sebab ada huruf an Abi. An ni termasuk dalam huruf jar, huruf menjarkan, membariskan di bawah kalimat isim. An Abi. Kita tak baca an abun. Tapi kalau tanpa an tu kita baca abu lah, abu ataupun abun. Abu Ruqayyah, daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ad-dinu nasiha, agama itu merupakan nasihat. Kuna, kami kata, liman, untuk siapa? Qala, berkata Nabi, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wa aimatil muslimin, dan kepada kaum muslimin, orang ramai, ataupun pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Aimat ini mana pemimpin-pemimpin atau imam-imam kaum muslimin. Wa ammatihim, dan orang ramai. Dan orang ramai. Jadi hadis ni riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ni riwayat daripada diterima daripada Abu Ruqayyah. Ia adalah pada permulanya seorang yang beragama Nasrani, kemudian dia memeluk agama Islam sewaktu di Madinah. Apakah nilai daripada hadis ni? Hadis ni adalah suatu buah hadis yang lengkap, lagi sempurna sekali peringkas. Dia ada lengkap, sempurna dan ringkas. Hadis Nabi ni biasa cakap benda-benda, kadang benda ringkas. Rasulullah ni dia selalu cakap benda ringkas tapi padat. Ringkas dan padat lah, macam tu. Tu dikatakan sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni makna kalimat dia ringkas tetapi mendalam. Makna dia lah, menusuklah sampai kepada hati kita. Tak ada cakap panjang tapi tak ada benda. Cakap kosong tapi tak ada makna kan. Biar kita cakap ringkas kan, dan tepatlah kepada apa, kepada mad'u kita, siapa yang kita nak sampaikan. Hadis ini merupakan sebuah hadis yang ringkas, lengkap dan sempurna, kerana maksudnya untuk menerangkan nasihat agama yang berhubung dengan kepercayaan dan hubungan antara sesama pemeluknya dalam perkara pertalian dengan kebaikan bersama dengan agama Islam. Macam tu. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Qulna, kami kata, liman, untuk siapa? Qala, Nabi kata, lillah, untuk Allah. Nanti kita lihat apakah maksud dengan lillah, untuk Allah. Wali kitabi, dan untuk kitabnya, wali rasuli, dan untuk rasulnya, wa aimatil muslimin, dan pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga orang ramai. Jadi apakah maksud agama itu nasihat untuk Allah? Kalau ikut dari segi logik akal kita, untuk apa kita nak bagi nasihat untuk Allah? Ini persoalan yang timbullah. Nabi kata agama untuk nasihat. Untuk siapa? Ulillah, untuk Allah. Kalau ikut dari segi logiknya, untuk apa kita nak bagi nasihat untuk Allah? Kemudian wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Untuk apa kita nak bagi nasihat untuk kitab? Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Untuk apa kita nak bagi nasihat pada rasul? Ini persoalan lah.
Mana yang tiga yang awal ni, agama untuk nasihat untuk Allah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi, untuk Allah, untuk kitab dan untuk rasul. Macam mana tu cara dia tu? Nak bagi nasihat untuk Allah, bagi nasihat untuk kitab dan bagi nasihat untuk rasul. Itu yang ketiga, 1, 2, 3. Kalau yang keempat, wali aimmatil muslimin, dan juga pimpin orang Islam ni bolehlah. Itu pun bukan semua orang yang boleh bagi nasihat pada pemimpin, kecuali penasihat dia lah, penasihat pemimpin, kan, orang kanan dia lah yang biasa boleh bagi nasihat. Wa ammatihim, dan orang ramai di kalangan mereka. Macam tu. So, apakah maksud nasihat untuk Allah? Kalau sebut dalam syarahnya, dia kata nasihat bagi Allah ialah beriman kepadanya menurut pengertian yang sebenarnya, serta menghapus sama sekali sebarang sifat bentuk penyekutuan. Penyekutuan baginya dalam iktikad dan ibadah, dan beramal menurut yang diperintahkan. Gitu. Itu maksud dengan nasihat bagi Allah Ta'ala tadi. Agama tu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Walillahi, untuk Allah. Assalamualaikum. Jumpa Wak. Jangan duduk. Telajak. Terimpit ke apa? Kaki terimpit. Dia depan sikit lah. Banyak kosong depan ni. Baik. Kita untuk yang baru datang, kita membincangkan hadis berkenaan dengan nasihat. Ad-dinu nasihat, agama tu nasihat. Kuna kami katakan liman, untuk siapa? Qala, Nabi berkata, lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya dan bagi rasulnya. Wa aimmatil muslimin, dan pemimpin orang Islam. Wa ammatihim, dan juga orang-orang awam di kalangan mereka, hadis riwayat daripada Muslim. Jadi yang kita nak bincang yang pertama ni, agama untuk nasihat untuk Allah. So, apakah maksud nasihat untuk Allah? Kalau ikutkan Allah Ta'ala ni Tuhan sekalian alam, berapa bagi nasihat? Macam mana kita nak bagi nasihat untuk Allah Ta'ala? Dia Tuhan. Yang kedua, untuk kitab. Bagaimana nak bagi nasihat untuk kitab? Macam mana nak bagi nasihat untuk kitab? Quran kan hebat, tinggi. Quran adalah kitab tertinggi pada umat Islam. Macam mana nak bagi nasihat untuk kitab? Wali Rasul, dan untuk Rasul. Rasul dah wafat dah. Macam mana nak bagi nasihat untuk Rasul? Kalau sahabat-sahabat dulu bolehlah bagi nasihat Rasul, bagi pandangan dan sebagainya. Kita ni dah, Nabi dah lama wafat, jadi macam mana nak bagi nasihat untuk Nabi, untuk Rasul? Jadi maksud nasihat untuk Allah itu, maksudnya lah beriman kepadanya. Itu maksud untuk Allah Ta'ala tu. Sebut dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi, dia kata maksud nasihat Allah Ta'ala itu beriman kepadanya menurut pengertian yang sebenar-benar, serta menghapus sama sekali sebarang sifat dan bentuk penyekutuan baginya, sama ada dalam etikad kita, dalam ibadah kita, dan beramal menurut yang diperintahkannya. Itu dia katakan tadi tu. Maksud nasihat untuk Allah Ta'ala tu bukan kita bagi nasihat Allah Ta'ala. Macam mana nak bagi nasihat Allah Ta'ala kan? Maksudnya kita beriman. Tu. Beriman dengan sebenar-benar beriman. Mana beriman dengan jazam lah. Mantap dan jazam. Bukan beriman main kata main-main lah. Beriman main-main je. Rasa-rasa nak beriman, beriman. Rasa-rasa tak nak beriman, tak nak beriman. Macam tu. Tak nak beriman. Kita tak nak beriman macam tu. Kerana beriman ni dia mesti mantap dan jazam. Macam kita ni orang yang dah lama Islam, alhamdulillah lah. Tapi yang baru masuk Islam tu, golongan-golongan mu'alaf kan, orang Islam ni, kadang iman dia tu naik turun. Ada masa okey, ada masa tak okey, ada masa nak penuh diri pun ada. Saya kat pejabat tu kadang ada dua, ada juga, ada masa datang
Nak apa ni? Nak murtad, nak keluar daripada Islam. Nak keluar daripada Islam. Nak murtad keluar Islam. Kau betul-betul kan? Jadi masuk Islam ni bukan dia orang kata main-main sadar-sadarnya tu je. Main masuk Islam betul-betul. Dia nak tengok macam agama lain kan. Agama lain tu boleh kan keluar masuk je tu ya. Rasa nak ikut agama dia ikut, tak nak ikut tak nak ikut. Rasa orang kata ada keuntungan ikut, tak ada keuntungan tak nak ikut. Tak ada keuntungan pada dia tak nak ikut. Ataupun rasa kalau dilayan, dibagi bantuan-bantuan dan sebagainya, kekal. Bila tak bagi bantuan tak kekal. Tak nak istiqamah. So tak boleh lah. Kita dalam konteks Islam ni mana boleh macam tu. Engkau orang kata dilayan ke, tak dilayan ke, tetap istiqamah. Engkau mendapat dugaan ke, tak dapat dugaan ke, kau miskin ke, kaya ke dan sebagainya, kau tetap kena istiqamah. Itu Islam. Dia tak boleh main suka-suka engkau nak keluar, tak nak keluar, nak kekal, tak nak keluar sebagainya kan. Macam tu. Jadi apakah maksud tadi? Beriman tadi. So apakah maksud beriman untuk Allah Ta'ala tadi? Maksudnya beriman kepadanya menurut pengertian yang sebenar, serta menghapus sama sekali sebarang sifat dan bentuk penyekutuan baginya dalam i'tikad. Dalam i'tikad boleh? I'tikad dan ibadah dan beramal menurut dan diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarang, kemudian mengingati kebesarannya di atas segala kebesaran, mensyukuri nikmatnya yang tak terhitung banyaknya, serta tak ternilai hikmahnya, dengan menggunakannya di jalan yang baik dan sejahtera. Inilah maksud daripada pengertian nasihat bagi Allah, yang pada hakikatnya ialah nasihat pada diri sendiri. Nampak? Walaupun dalam hadis tu disebut kan nasihat untuk Allah, lillah untuk Allah. Walaupun segi zahiriatnya nampak nasihat untuk Allah Ta'ala, tapi sebenarnya nasihat untuk diri kita sendiri. Nasihat tu di sini. Zahiriatnya nampak. Sebab kita tak boleh bagi nasihat kepada Allah Ta'ala. Dia Tuhan, macam mana nak bagi nasihat? Sepatutnya kita lah kena menerima nasihat, kena ikut dia punya jalan itu. Jalan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan siratal mustaqim itu, jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkak-bengkok. Inilah maksud dengan pengertian nasihat bagi Allah Ta'ala, yang pada hakikatnya ialah nasihat bagi diri sendiri, kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan sebarang nasihat seorang daripada hamba dia. Seorang daripada hamba tak perlu nasihat. Yang boleh bagi nasihat ni, yang boleh kita bagi nasihat ni ialah pada diri kita sendiri, pada kawan kita, sahabat kita dan sebagainya. Disebabkan oleh kerana kita ni kurang sempurna, banyak kelemahan, kekurangan dan sebagainya, semaknanya kita sentiasa memerlukan nasihat kepada orang lain. Dan kita juga memerlukan nasihat kepada orang lain. Bukan saja kita kena bagi nasihat kepada orang lain, malah kita juga kena juga menerima nasihat. Ada orang dia boleh bagi nasihat orang lain, bila orang nasihat dia tak boleh terima. Dia anggap diri dia betul kan, diri dia sempurna. Tak boleh macam tu. Kerana kita ada kelemahan kekurangan, so kena terimalah kelemahan kurang tu. Bila ada orang dia tak nak terima nasihat, sebarang apa-apa nasihat, kerana dia anggap dia ni hebat, bagus kan, macam tu. Baik, kemudian yang kedua, wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Agama tu nasihat pertama untuk Allah, yang kedua wali kitabihi, dan untuk kitabnya. So apakah maksud dengan agama tu nasihat bagi kitabnya? Macam mana kita nak bagi nasihat untuk kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak bagi nasihat? Okey, maksud nasihat bagi kitab ialah beriman kepada kebenarannya dengan beramal mengikut petunjuk
dan juga pengajarannya. Itu maksud. Beriman kepada kebenaran kitab dengan beramal mengikut petunjuk dan juga pengajarannya. Kitabnya ialah perkataan yang diwahyukan kepada Rasulnya, yang tidak sama dengan perkataan manusia dan tidak dapat ditiru sepertinya oleh sesiapa pun juga. Itu maksudnya beriman dengan kitabnya. Maknanya beriman dengan kebenaran kitab. Apa-apa yang terkandung dalam kitab. Selagi mana ayat itu ialah ayat yang tidak dimansuhkan. Sebab ada ayat dimasukkan, ada ayat tidak dimasukkan, nasikh mansukh. Kalau kita belajar kitab usul fiqh, kita belajar bab usul fiqh, kita akan belajar bab nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh mana ayat yang dinasahkan, yang telah pun dibatalkan. Ayat dibatalkan dengan ayat yang belum dibatalkan. Contohnya ayat yang dibatalkan ialah ayat untuk memaling kiblat. Asalnya kita diarahkan semayang menghadap ke Baitul Muqaddis, di Palestin. Ketika Nabi dan juga para sahabat tengah bersemayang, tiba-tiba turun ayat supaya berpindah kiblat daripada Baitul Muqaddis kepada Mekah, ke Mekah ke Baitullah di Mekah. Jadi ayat berkenaan dengan menghadap ke Baitul Muqaddis itu dibatalkan, kan, digantikan dengan ayat semayang menghadap ke Baitullah di Mekah gitu. Mana itu dikatakan ayat nasikh wal mansukh, ayat yang telah pun dibatalkan. Dibatalkan, kan? Begitu dengan ayat yang dibatalkan tetapi hukumnya masih berlaku. Ada ayat dibatalkan tapi hukumnya masih berlaku lah. Itulah ayat orang yang berzina, yang telah berkahwin, maka hendaklah direjam. Orang yang berzina, wazaniyatu wazani farjumu huma battah. Orang yang berzina lelaki perempuan, maka naklah direjam. Naklah direjam. Okey. Ayat tu tak ada dalam Quran. Ayat orang berzina lelaki perempuan yang telah berkahwin, maka naklah direjam. Dalam Quran memang tak jumpa ayat tu. Sebab ayat itu telah pun dinasahkan ataupun dinasihkan, dibatalkan dari segi bacaan dia. Tetapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Yang ada dalam Quran itu ialah ayat orang berzina lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Yang belum kahwin maka naklah dirotan sebanyak 100 kali rotan. Ayat tu memang ada dalam Quran. Cuma ayat orang berzina dah kahwin tu yang tak ada. Tak ada dalam Quran. Walaupun dia tak ada dalam Quran, tetapi hukumnya masih berlaku. Kalau kita mengaji bab usul fiqh, kita jumpalah bab tu. Mengaji bab usul fiqh. Dia kalau kita mengaji fiqh, sebaik-baiknya kita mengaji usul fiqh. Usul fiqh kena mengaji juga. Kalau kita mengaji tafsir, sebaik-baiknya kita kena belajar usul tafsir dulu. Kalau kita mengaji hadis, sebaik-baiknya kita kena belajar mustalah hadis. Mustalah hadis, pembagian hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan sahih, hadis gharib, hadis munkar. Ada muka, kan? Banyaklah pembagian hadis ni. Banyak pembagian hadis. Antara contoh hadis, pernah dengar kan? Hadis gharib kan? Hadis gharib. Ada orang kata hadis munkar. Hadis berkenaan dengan, ada satu hadis yang Nabi bersabda, dia kata halikmatud dalatul mu'mini. Min haisu wajatuha haqqa biha. Maksudnya apa tuan? Ad-dallatu al-hikmatu dalatul mu'minin. Hikmah tu ialah barang tercicir kepunyaan orang beriman. Di mana-mana saja kamu jumpa, maka orang itulah yang berhak dengan dia. Haqqa biha. Mana-mana kamu jumpa, maka orang itulah yang berhak dengan dia.
Kan? Pernah dengar kan berkenaan dengan hadis itu? Pernah dengar tak? Pernah? Tak pernah? Hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah yang maksudnya al-hikmatu dalatul mu'minin. Kata. Hikmah tu ialah barang tercicir kepunyaan orang Islam. Di mana-mana saja kamu jumpa akan dia, maka orang itulah berhak dengan dia. Orang tu yang berhak dengan dia. Hadis tu merupakan hadis gharib. Hadis gharib. Hadis gharib maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Seorang perawi ataupun seorang sanad saja pada setiap tabaqat dia. Setiap tabaqat dia hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis tu. Kan? Ada sebuah hadis ni setiap tabaqat tu banyak orang meriwayatkan dia. Tabaqat ni lah dia punya peringkat-peringkat tu. Contoh peringkat sahabat, peringkat tabi'in, peringkat tabi'in, kan? Mana setiap tabaqat tu hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis tu. Ada hadis yang banyak orang meriwayatkan dia, banyak sahabat dengar hadis tu. Kemudian disambung pada generasi yang kedua tu, tabi'in, tabi'in, jadi ramai yang meriwayatkan hadis tu. Dan di kalangan mereka itu pula contoh dia, di setiap tabaqat tu, setiap mereka itu mustahil melakukan pendustaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni mana setiap tabaqat tu ramai orang yang meriwayatkan hadis. Sekumpulan jemaah muslimin, sekumpulan orang meriwayatkan hadis itu, kan? Itu dikatakan hadis mutawatir ataupun hadis sahih, yang mana mustahil setiap daripada mereka itu berdusta atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana setiap tabaqat tu ramai orang yang meriwayatkan hadis itu lah. Kalau hadis gharib ni hanya seorang saja. Pada setiap tabaqat tu seorang saja yang meriwayatkan hadis itu. Sampailah kepada Imam Bukhari ataupun Imam Muslim dan sebagainya, kan? Ataupun imam yang lain lah. Mana dia punya sanad-sanad tu hanya seorang saja. Contoh hadis tadilah. Hadis yang al-hikmatu zalatul mu'minin. Min haitsu wajadtuha ahaqqa biha. Maknanya hikmah tu ialah barang tercicir kepunyaan Islam, di mana-mana saja kamu dapat, kan, maka hendaklah kamu ambil. Macam tu. Ada ulama menyatakan hadis ni hadis munkar. Ada yang menyatakan hadis gharib. Hadis munkar. Makna hadis ni, ada pula menyatakan dianya satu hadis yang tidak dapat dikenal. Tak dapat dikenal siapa perawi dia. Ada juga sebuah ulama katakan hadis berkenaan hadis kata hikmah ni barang tercicir kepunyaan Islam. Macam tu. Saya tengok juga dalam internet berkenaan dengan hadis ini, kebanyakan ulama dia kata kami tak kenal hadis ini dan tak jumpa pun hadis ini. Ada pula menyatakan ada jumpa dalam kitab Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis kecil. Tetapi hadis ini sebenarnya hadis yang gharib, hadis yang tak ramai perawi dan tak dah hadis ni kata benda tak popular lah. Hadis tak popular lah. Hadis yang tidak popular lah macam tu. Macam tu. Tetapi walaupun dia tidak popular, maknanya dikata para ulama maknanya sahih. Makna saya, makna kandungan makna dia tu sahih. Walaupun hadis ni hadis macam hadis yang tidak terkenal, tetapi maknanya sahih. Cuma kita jangan menyalahgunakan hadis ini. Masuk menyalahgunakan hadis ini, kan, di mana-mana saja kita jumpa benda tu kita ambil. Tak boleh macam tu. Sebab ada benda-benda yang kita jumpa, kan, bukan hak kita. Bukan hak kita pun. Kan? Kita juga dengan pahaman-pahaman daripada barat. Pahaman daripada barat. Bukan semua pahaman daripada barat tu baik. Walaupun benda tu daripada sudutnya hikmah. Dia benda hikmah. Mana hikmah ni kebijaksanaan. Mana hikmah tu kebijaksanaan. Benda yang bijaksana lah.
Sebab orang barat pun bijaksana juga. Orang barat pun bijaksana. Banyak benda-benda yang dicipta oleh barat ni. Dari segi teknologi kan. Daripada segi teknologi banyak benda-benda yang dicipta oleh barat. Jadi bukan makna semua yang benda hikmah ni boleh kita ambil. Boleh kita ambil dan boleh kita gunakan. Ada juga benda-benda hikmah yang baik tapi tak boleh digunakan. Bukan makna dia menghalalkan benda yang haram. Bukan makna hadis itu boleh kita menghalalkan benda haram. Tak ada. Tidak kena juga daripada sudut pandang Islam macam mana. Walaupun mungkin di barat benda tu berguna orang barat berguna pada dia, kan? Tapi bukan semua benda yang daripada barat tu boleh kita gunakan. Macam itulah. Itu dah berkenaan hadis tadi. Baik. Baik, kita lihat pada agama nasihat untuk kitab tadi. Seterusnya beriman dengan kitab ialah memerlukan supaya dimuliakan dan dibesarkan hormatannya dengan memandang keutamaan dengan segala kitab, dengan membaca ayat-ayat dengan cara yang betul, dengan memahami artinya serta mencari rahsia dan hikmahnya, mendalami ilmu pengetahuannya, memerhatikan hukumnya dan menyesuaikan diri dengan pengajarannya, dan yakin bahawa kitab adalah pedoman hidup untuk selama-lamanya di segala tempat dan juga zaman. Segala tempat dan juga zaman, tuan-tuan. Macam tu. Itu maksudnya beriman dengan kitab tadi. Beriman dengan kitab, beriman dengan kebenaran kitab, beramal dengan dia, menghayati makna dia, semua-semualah. Semua-semua yang berkaitan dengan kitab ni, itu maksudnya beriman dengan kitab. Bagi nasihat pada kitab. Bukan makna kita bagi nasihat pada kitab. Kita tak boleh bagi nasihat pada kitab. Quran nak kan kita nak bagi nasihat pada dia. Sebab Quran ni satu benda tidak bernyawa. Kita nak bagi nasihat ni untuk orang yang bernyawa kan. Sesuatu yang bernyawa. Manusia lah. Kita boleh bagi nasihat dengan dia. Yang tak bernyawa macam kitab, macam mana kita nak bagi nasihat? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat bagi Rasul. Oleh Rasuli dan untuk Rasul. Apakah maksud nasihat untuk Rasul? Nasihat untuk Rasul ialah membenarkan kerasulannya, mempercayai apa yang dibawanya, mematuhi suruhan dan juga larangannya, membela agamanya, memusuhi siapa yang melawannya, mencintai siapa yang mencintainya, menghidup perjalanan ataupun sunnahnya pada diri dan juga dalam masyarakat. Itu maksud nasihat Rasul tu. Membenarkan kerasulan dia. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mana kita membenarkan kerasulan Nabi. Kemudian kita mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi itu. Apa yang dibawa? Contoh syariat. Nabi membawa syariat. Nabi membawa akhlak yang baik, kan? Nabi membawa segala hukum hakam. Nabi membawa Quran. Kan? Nabi membawa perintah solat, perintah mendirikan solat. Nabi membawa perintah mengimarahkan majlis ilmu, mengimarahkan surau, mengimarahkan masjid dan sebagainya. Jadi kita mematuhi suruhannya juga larangannya, membela agamanya, memasuhi siapa yang melawannya. Siapa yang melawan Nabi, kita jadi musuhkan dia lah. Jangan orang itu mempelekatkan Nabi, menghina Nabi, mencaci maki Nabi, kita buat tak tahu je. Kita tak ada perasaan apa-apa pun. Tak ada perasaan cinta pada Nabi pun. Bila Nabi orang melukis karikaturan, kan, kartun-kartun berkenaan dengan Nabi, menghina Nabi, Nabi ni ganas, Nabi ni kuat seks dan sebagainya. Jadi kita diam, tak tahu, tak tahu je kan. Jadi maknanya tidak ada kecintaan kepada Nabi lah. Kalau kita cinta pada Nabi, sesiapa saja yang melukis karikatur, kan, berkenaan Nabi, menghina Nabi ni, maknanya kita lah orang yang pertama membidas. Kita bidas, kan. Mungkin orang tu kadang bukan ada kat Malaysia, dia berada di luar negara. Macam mana kita nak pergi lotuk kepala, tak boleh. Tak boleh pergi kotuk kepalanya tu, dia berada di luar negara, kan. Lainlah kalau berada di Malaysia, ada di tempat kita, bolehlah kita pergi jumpa dia. Kalau luar negara tak boleh.
Betul tak? Jadi bila ada orang hina Nabi, belakang Nabi suruh mana kita antara orang yang ke depan lah. Kita buatlah apa cara sekalipun, yang penting kita tak setujulah ataupun membantah dengan apa yang dilakukan tadi. Kan? Maknanya memusuhi siapa yang melawannya, mencintai siapa yang mencintai Nabi. Siapa yang mencintai Nabi? Contoh para sahabat. Orang beriman cinta pada Nabi. So mana kita pun cintalah sahabat dengan orang beriman tadi. Kawan kita cinta pada Nabi. Mana kita cinta Nabi sebab dia pun cinta Nabi. Dia pun sayang Nabi, berselawat selalu kan. Selalu berselawat kepada Rasulullah kan, menghidupkan sunnah Nabi ataupun selalu menghadiri majlis ilmu kan. Majlis ilmu antara perkara yang digalakkan oleh Nabi. Kerana Nabi suruh menggalak, memerintahkan kita belajar, menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu adalah fardu kepada orang Islam kan. Ilmu ada dua, ilmu fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau bab agama ni ilmu fardu ain. Kan? Kalau bab lain tu ilmu fardu kifayah. Banyak orang kejar ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain dia tak nak kejar. Ilmu fardu ain dia tak nak kejar. Ilmu fardu kifayah tu yang dia kejar dia. Ilmu berkenaan dengan dunia, urusan-urusan dunia, ilmu dunia tu yang dikejar dia. Sebab apa? Dia nampak pulangan tu kat dunia. Dia tak nampak pulangan. Macam ilmu agama ni tak nampak pulangan dia. Pulangan akhirat. Dia tak nak pulangan jangka panjang. Dia nak pulangan jangka pendek. Kalau pulangan jangka pendek ialah mengejar ilmu-ilmu bab-bab dunia ialah. Ilmu tentang cara memancing, ilmu tentang cara memburu binatang, menembak binatang kan. Ilmu berkenaan dengan menyala kan, nyala kan, itu ilmu berkenaan dengan dunia. Ilmu tentang repair kereta, repair motor, ilmu berkenaan dunia. Ilmu dunia ni penting juga, bukan tak penting. Tetapi ilmu dunia ni hanya untuk short term kan, jangka pendek. Ilmu akhirat ni, ilmu agama ni long term, ilmu jangka panjang besok, akhirat besok. Memang dari segi dunia dia tak nampak benda tu, tak nampak pun habuan ni. Mana pahala? Tuan-tuan datang mengaji nampak pahala ke? Kalau nampak pahala senang kan? Kutip pahala banyak-banyak. Betul tak? Balik rumah kan, tunjuk kat rumah. Ni pahala apa dapat? Banyak dia pergi ngaji banyak pahala dapat Seguni dapat Betul tak? Seguni dapat pahala tunjuk kat rumah. Giang rumah kan, bolehlah buat bulai semua kan. Tak dapat dah. Mengaji ni memang tak nampak apa. Benda subjektif kan. Besok, akhirat besok lah kita nak kutip tu. Di alam kubur, di alam akhirat, pahala-pahala itu yang kita ada sebagai bekalan kita besok. Bekalan kita untuk besok. Baik. Sebenarnya nasihat untuk kaum muslimin dan pemimpin mereka. Itu kita fahamlah. Mana nasihat untuk pemimpin ni, maknanya kalau pemimpin ada buat silap, buat salah, so kita kena tegurlah pemimpin tersebut. Tak boleh hanya kalau pemimpin tu buat silap dan salah tak tegur. Dan nak tegur pemimpin pun kena ada cara juga. Dan pemimpin juga kena berlapang dada kalau ditegur. Ini kalau dah jadi pemimpin, dah jadi ketua, bila orang tegur ya tak boleh terima. Melonting kan, lonting. Ataupun kata kau baiklah, kau pada cakap kan, kau baiklah kan. Mana dia tak boleh berlapang dada lah. Tak boleh dada kalau orang tegur. Jadi kita kena bersedialah kalau kita jadi pemimpin. Kau tidak, jangan masuk bertanding, kita katakan. Kau tidak, jangan masuk bertanding. Kalau kita nak jadi pemimpin, kita tak boleh ditegur, jangan masuk bertanding. Contohlah bertanding pelihara kan. Orang masuk bertanding pelihara untuk jadi apa? Pemimpin kan. Orang masuk bertanding pelihara mesti nak jadi pemimpin kan. Ada tak orang masuk pelihara tak nak jadi pemimpin? Tak ada. Orang masuk bertanding mesti nak jadi pemimpin. Mesti jadi YB ke, nak jadi menteri ke dan sebagainya kan. Mesti nak jadi pemimpin.
Kalau nak jadi pemimpin tapi orang bawah tegur, tak boleh terima, macam mana kamu nak jadi pemimpin? Kan? Ditutup contohnya komen kan. Kan dalam FB kan ada ruang komen kan. Ditutup ruang komen. Bila ditutup ruang komen, tak boleh nak komen. Tak boleh nak komen apa-apa. Okey. Itu dia katakan tadi untuk pemimpin. Dan pemimpin ni biasa ada penasihat-penasihat. Gitu. Kemudian lagi yang terakhir tadi, makna wa'aimatin matihim. Dan bagi orang ramai. Mana orang ramai ni orang kebanyakan daripada kita lah. Kerana banyak kita ni ada buat silap, salah sebagainya. Sepatutnya kita kena sentiasa lah bagi nasihat. Dan kita kena juga bersedia untuk menerima nasihat daripada orang lain. Cuma ada bagi nasihat ni bil hikmah, dengan hikmah. Nasihat kena berhikmah supaya orang yang kita nasihat tadi tidak terguris hati dan juga perasaan dia lah. Kecuali lah kalau kita dah bagi nasihat secara perlahan, masih tak terima juga, kan? Kita naikkan tahap kedua nasihat, masih tak terima lagi, kita naikkan tahap ketiga nasihat, tak boleh terima. Akhirnya kita pokek je tu kan. Pokeknya tu pun tak terima juga. Tak dapat jaga. Lembut pun tak terima, kan? Contohnya Abang Saleh kan jenis lembut kan. Betul Abang Saleh? Bagi Abang Saleh bagi nasihat pun tak terima juga. Naik pula Saparin pun bagi nasihat pun tak terima juga. Carilah siapa yang keras tu. Tahap yang ketiga kan. Macam COVID lah, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 kan. Itulah mana nasihat ni pun kena tengok cara jugalah. Tentu. Kalau tak bagi mana tak bagi nasihat pun tak boleh juga. Ataupun mungkin kita tak bagi nasihat, kita wujudkan environment, suasana tadi seolah kita bagi nasihat pada dia. Ataupun tulis spanduk macam tu, nak cakap susah, payah pernah nak cakap kan? Tulis kat spanduk hadis dan sebagainya, gantung kat surau kan? Gantung kat depan rumah itu. Nampak keluar rumah dia berhati, oh siapa lah ni kurang ajar kan? Baik, itu saya tentang perbincangan hadis ni. Wallahu alam. Kita masuk soal jawab agama tadi. Dah sampai tajuk apa tu? Muka surat 65. Soalan 65, bukan surat 65 Soalan lelaki berucap tu. Okey. Soalan 89. Soalan lelaki berucap dengan perkataan kufur kerana terpaksa. Contohnya dia ditangkap. Contohnya dia ditangkap oleh musuh kafir dalam peperangan. Lalu musuh itu berkata, kamu mesti kata Tuhan Allah Ta'ala adalah patung ini. Jika tidak aku bunuh kamu. Jika tidak aku bunuh kamu. Lalu dia pun menuruti dengan berucap kalimah kufur sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Adakah dia menjadi kafir dan bagaimanakah dia perlu bertobat? Adakah jadi kafir dan bagaimana dia perlu bertobat, tuan-tuan? Okey, jawapannya firman Allah Ta'ala Al-Quran, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukrihu wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadra fa alaihi ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Maksudnya sesiapa yang kufur kepada Allah Ta'ala sesudah dia beriman, siapa yang kufur Allah Ta'ala sudah beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah Ta'ala, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedangkan hatinya tetap tenteram dengan iman. Tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mereka pula beroleh azab yang besar. Surah An-Nahl ayat 106. Jadi ayat ini tuan-tuan jelas menunjukkan perbezaan antara orang yang berucap kufur dengan lidah saja, dengan lidahnya saja, tidak dengan hatinya.
dan antara orang yang berucap kufur dengan lidah dan hati. Sesiapa yang dipaksa dalam keadaan darurat supaya mengeluarkan kata-kata kufur sedangkan hatinya tetap beriman, maka ia tidak termasuk dalam kategori kufur. Sejarah mencatatkan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang terkenal dengan kesabarannya menghadapi ujian sesiaan kafir Quraisy yang memaksanya mengucapkan perkataan kufur. Beliau tidak berganjak dalam keimanannya. Setiap kali diseksa, perkataan terbit dalam bibirnya ialah ahad, 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 esa. Qul huwallahu ahad, kan, Allahu samad. Kata ulama Allah Ta'ala tu esa. Dia tak kata Lata, Manna, Uzza, Manat. Itu berhala-berhala yang disembah oleh kafir musyrikin Mekah. Lata, Lata, Uzza. Dia ada nama banyak macam nama tu. Lata, Manna, Uzza, Manat. Ni nama-nama berhala-berhala Musa lah. Dia tak sebut nama Lata ke Manna, Uzza dan sebagainya tersebut. Tetapi disebut Ahad. Ahad, mana esa-esa. Kan? Mana dia dah bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Yang Maha Esa. Akan tetapi bukan semua orang seperti Bilal. Kalau Bilal ni dia kuat, iman dia tu mantap. Walaupun digertak macam mana pun, diseksa ke, dipukul ke, diletakkan batu atas perut dia, ataupun ditarik di atas padang pasir, kan, dengan mengelupas kulit dia dan sebagainya, tetapi dia tetap, mana iman itu memang mantap lah. Tak semua orang boleh buat macam tu lah. Sebab ada kalau orang ni kalau diseksa, pukul dan sebagainya, maka dia pun terus. Kadang-kadang tak pukul pun, hanya tak dapat duit bantuan je. Tak. Bukan kupul pun tak dapat duit bantuan, dah sebut nak murtad, sebut nak keluar Islam. Sebut nak keluar Islam. Bila keluar Islam barulah. Ada pula jenis yang kata keluarkan LFB, nak keluar Islam. Dia kata orang Islam tak prihatin pada dia, orang Islam tak ambil berat tentang diri dia, orang Islam tak bagi bantuan pada dia. Dia pun sibuklah keluarkan FB dalam nak murtad, keluar pada Islam. Bila keluar pada FB, maka orang pun kutuklah pejabat agama. Apalah ni pejabat agama tak bagi bantuan lah, tak bagi tu, tak apalah Mak Ais ni tak bagi itulah ni lah. Belum kena pukul lagi. Macam yang berlaku pada Bilal bin Rabah, kan. Belum lagi kena seret kat padang pasir, belum kena letak batu lagi, belum kena sembat dan sebagainya. Hanya tak dapat bantuan je, sebut nak murtad, keluar Islam. Mana iman kau tak mantap lah, tak kuat lah macam tu. Kau masuk Islam pun hanya ikut-ikut orang je. Dengar orang masuk Islam, kau pun nak masuk Islam. Dengar orang tu dapat bantuan, kau pun sebut nak masuk Islam. Macam tu lah. Tapi bukan semua lah macam tu, kan. Bukan semua. Ya, hebat-hebat lah macam tu. Tak mantap lah. Jadi iman orang kata rapuh. Istilah kita rapuh lah. Iman itu rapuh, tak kuat lah macam tu. Kita orang Islam tak boleh lah macam tu. Baik. Ulama tafsir pula menyebutkan kisah Ammar bin Yasir, di mana ketika diseksa oleh kaum muslimin, Ammar terpaksa mengucapkan kalimah kufur apabila tidak tahan dengan seksaan, sedangkan hati masih teguh beriman. Lain pada Ammar bin Yasir ni. Kalau Ammar bin Yasir ni memang dipukul, kan. Keluarga Ammar bin Yasir dipukul, kan. Masyitah, kan, tukang sikat Firaun, kan. Tukang sikat Firaun, Masyitah. Masih lagi murtad Islam dia. Ashabul Hudud. Nak dengar kan kisah Ashabul Hudud tu? Kisah Ashabul Hudud, kan, yang kisah budak tu. Kisah budak tadi yang belajar, dia dibagi pilihan belajar ilmu sihir dan belajar ilmu tentang ketuhanan. Dia diperintah untuk belajar ilmu sihir. Dalam perjalanan dia jumpa seorang pendeta. Setiap kali berulang alik pergi belajar sihir tu, kan,
dia akan belajar ilmu kependitaan, ketuhanan dan juga belajar tentang ilmu sihir. Satu hari dia nak test ilmu dia tadi. Kan ada seekor binatang singa, tak silap saya singa yang menghalang perjalanan orang ramai. Jadi dia menggunakan ilmu tadi, dia pertama dia menggunakan ilmu sihir, tapi binatang tu masih tak beranjak. Akhirnya dia menggunakan ilmu yang dia belajar tentang ketuhanan. Kan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dibalinglah batu kepada binatang, maka binatang tu pun mati. Lepas tu dia boleh menyembuhkan penyakit-penyakit, orang kata orang yang buta, kan? Dia menyembuhkan banyak penyakit orang buta. Kisah ulam, kisah Ashabul Hudud dalam Quran ada tu. Ashabul Hudud. Dan gajah bila tahu dia ni hebat, minta dia beriman kepada gajah. Jangan beriman kepada Tuhan tu kan. Maka akhir dia dipanggil orang ramai jadi saksi, kan? Dan diminta untuk budak tu dibunuh, tapi tak berjayalah, budak tak berjaya dibunuh. Maka budak tu kata, kalau nak bunuh aku, kumpulkan orang ramai, kan? Dan Nabi anak panah, tembak anak panah. Bacalah Bismillahirrabbilgulam. Bismillahirrabbilgulam. Dengan bismillah nama budak ini, dengan nama Allah Ta'ala, nama Tuhan budak ini. Bismillahirrabbilgulam, maka panahlah padaku, maka barulah aku akan mati. Maka dibuatlah benda tadi, maka matilah dia depan orang ramai, kan? Dan gajah minta orang ramai jangan bertuhankan kepada Tuhan budak itu, Allah Ta'ala. Minta supaya semua bertuhankan kepada gajah, tapi ramai semua orang tak nak. Maka akhirnya dibina parit yang besar. Parit yang besar, dihidupkan api dalam parit itu, kan? Dibakar kayu api. Sesiapa yang tak nak berimankan kepada gajah, kan, masih nak beriman dengan Allah Ta'ala, maka mereka itu akan dicampakkan lagi. Kan? Semua mempertahankan keimanan mereka. Mereka tetap beriman kepada Allah Ta'ala, tidak akan beriman dengan gajah, tidak akan bertuhan dengan gajah, kan? Maka akhirnya dicampakkan dalam Ashabul Hudud tu, dalam parit besar tu yang penuh dengan api tu. Nampak tak? Macam tu lah. Boleh tu kan, macam tu. Kan? Keimanan yang kuat dan mantap. Bukan disebabkan tak dapat bantuan, nak murtad, nak keluar dari Islam, kan? Macam tu. Janganlah macam tu. Belum digetak apa-apa lagi. Nampak? Kecuali macam Ammar tadi, kan? Ammar tadi sebabkan dia tak tahan dengan sesaan dia kena pukul apa, kena balun setiap hari, kan? Kena tumbuk balun, biasalah. Tumbuk balun, pukul, kan? Macam-macam tahap, apa macam jenis sesaan. Akhirnya dia tak tahan, maka dia bertuhankan, dia ucapkan bertuhankan kepada kufur, berhala lah, Al-Manan, Al-Latta, Al-Uzza, kan? Macam tu. Kata tak tahan saat, tapi hati dia tetap beriman. Itu dibenarkan lah. Mana dalam konteks darurat lah. Dalam darurat dah tumbuk dah, barulah. Gitu. Jadi ulama tafsir menyebut kisah Ammar bin Yasir, yang mana ketika disesat oleh kaum musyrikin, Ammar terpaksa mengucapkan kalimah kufur akibat tak tahan dengan sesat, sedangkan hati masih teguh beriman kepada Allah Ta'ala tadi, tuan. Kemudian dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ammar telah menjadi kafir. Jawab Nabi, tidak sama sekali. Sesungguhnya Ammar dipenuhi keimanan dan kepalanya, daripada kepalanya hingga kaki, imannya bercampur dengan daging dan juga darah. Masya Allah. Imannya bercampur dengan daging dan juga darah. Masya Allah. Hebatlah. Kemudian soalan yang ke-90, bolehkah menyatakan apa-apa perkara yang boleh membatalkan iman? At-Tahawi pernah berkata, nusammi ahlul qiblatana muslimin al-mu'minina ma damu bima ja'a bihi Nabi SAW mu'tarifina falahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin wa la nukafiru ahadan min ahlil qiblah bizambin ma lam yastahillah wa la naqulu la yadurru ma'al iman zambun liman amilahu wa la yakhrujul abdu minal iman illa bijuhuri ma adalahu kafi.
Dan kami menamakan ahli kiblat kami orang Islam dan orang beriman selagi mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi dan membenarkan apa-apa yang disabda dan diberitahu. Kami tidak mengkafirkan seseorang pun dalam kalangan ahli kiblat. Kami tidak mengkafirkan seseorang pun di dalam kalangan ahli kiblat dengan sebab melakukan dosa selagi dia tidak menghalalkannya, dan kami tidak akan berkata bahawa mereka telah memberi mudarat bersama iman itu oleh dosa sesiapa yang melakukannya. Dan seorang hamba itu tidak terkeluar daripada iman melainkan dengan mengingkari hukum terhadap apa yang diceburinya. Penjelasan pada kenyataan ini ialah hukum syarak telah menjelaskan bahawa bagi iman dan Islam itu ada pintu masuk dan juga pintu keluar. Nampak? Iman Islam ni dia ada pintu masuk dan pintu keluar. Ikrar akan membenarkan dua kalimah syahadah adalah pintu masuk dan anak kuncinya. Seorang itu dianggap keluar pada iman dan Islam apabila lahir daripada perkataannya, daripadanya perkataan, perbuatan, i'tikad dan membatalkan ikrar dan tasdid tersebut. Jadi makna iman ni dia ada pintu masuk, pintu keluar. Iman Islam ada pintu masuk, pintu keluar. Mana pintu masuknya? Syahadah. Penyaksian syahadah tu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah, itu dia punya pintu masuknya. Pintu keluarnya mana? Pintu keluarnya banyak. Perkataan, kita mengucapkan perkataan kufur, perbuatan, melakukan perbuatan kufur, sembah berhala dan sebagainya, dan juga i'tikad, pegangan kita kan, i'tikad yang membatalkan ikrar dan tasdik tersebut. Mana jalan keluar itu banyak, jalan masuk satu je. Jalan masuk satu je, syahadah. Jalan keluar tu yang banyak tu. Banyak keluar yang banyak. Bukan satu jalan keluar dah, banyak jalan keluar. Sebab imam tu kena jaga betul-betul. Kena jaga betul-betul, kena mantapkan betul-betul. Sebab orang nak keluar Islam ni banyak cara boleh keluar. Sama ada perkataan dia ucapkan perkataan kufur, perbuatan dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur, i'tikad dia sendiri, pegangan dia sendiri. Contoh dia tak, walaupun zahir dia tak cakap, tapi hati dia kata aku tak percaya pada Tuhan ni. Quran ni adalah sama macam surat khabar kan. Dalam hati dia tak cakap benda tu, tapi dalam hati dia ataupun dia kata Tuhan ni zalim, ataupun Tuhan tak adil, ataupun dia kata kenapa aku je kena, orang tak kena kan. Rumah aku kejap banjir rumah aku, orang lain tak banjir pun. Mana di balik rumah aku. Mana dalam diri tadi, benda yang dalam diri ni yang susah ni, yang susah kita nak ukur. Kalau dia cakap macam tu, dia zahirkan benda tu, boleh kita ukur. Dalam hati tak boleh nak ukur tuan. Tahu tak? Dalam hati tak boleh ukur apa. Oleh itu sesiapa yang bercakap atau melakukan perkara-perkara yang menunjukkan keingkarannya terhadap ikrar syahadah itu, maka syahadahnya terbatal dan keluarlah dia daripada Islam, dan diwajibkan pemerintah Islam melaksanakan hukum murtad yang dikenakan kepadanya. Tetapi dalam konteks Islam ni kita ada istitabah. Kalau Jabatan Mufti tu dia ada satu unit tu, unit istitabah. Istitabah ni maknanya minta orang tu bertaubat. Orang yang sesiapa yang nak murtad tu akan di counselling kan, dia bagi nasihat sebagainya, dan minta istitabah, bertaubat semulalah, bertaubat di atas apa yang dia dah kata tadi, yang dia nak diucapkan ke dan sebagainya. Kita minta dia istitabah. Jadi kalau seandainya dia tidak istitabah, masih lagi dalam keadaan murtad, dia tengoklah ada tak peruntukan undang-undang. Kalau peruntukan undang menyatakan boleh bunuh je lah. Kalau ikut hadis Nabi, bunuh aja. Man badala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang menukar agamanya, maka naklah dibunuh. Siapa menukar agama dia, maka naklah dibunuh, kalau ikut pada hadis sahih itu. Cuma yang melaksanakan bunuh itu siapa? Tentulah pihak pemerintah, bukan kita orang awam ni.
Dan tengok juga ada tak kat peruntukan undang-undang. Kalau ada peruntukan undang boleh jalankan. Kalau tak ada peruntukan jangan nak jalankan. Kan? Itu. Baik. Jadi bermula daripada disuruh bertaubat, istitabah tadi, disuruh bertaubat sehingga dijatuhkan hukuman bunuh, maka dia tidak mau bertaubat dan tempatnya dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan begitu. Okey, sehingga dijatuhkan hukuman bunuh kalau dia tak mau bertaubat dan tempatnya dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan begitu. Jadi seterusnya perkara yang menyebabkan terkeluarnya seorang itu daripada Islam atau dalam erti kata lain terbatal imannya, boleh dinyatakan seperti berikut. Perkara yang batal iman contohnya mengingkari sifat rububiyah ataupun mencelanya. Mengingkari sifat rububiyah. Apa makna rububiyah? Dia ada uluhiyah, ada rububiyah. Kan? Uluhiyah. Ada pendapat menyatakan rububiyah, uluhiyah benda yang sama. Uluhiyah ketuhanan, rububiyah pun ketuhanan pun juga. Cuma ada sebahagian ulama ni dia ada sedikit perbezaan. Rububiyah ini uluhiyah. Pertama uluhiyah dulu, lepas tu rububiyah sebenarnya. Uluhiyah ni maknanya mengitikadkan etikat yang jazam. Mengitikadkan etikat jazam bahawa tiada Tuhan yang semah melainkan Allah Taala. Itu dikatakan uluhiyah. Rububiyah ni mengitikadkan dengan etikat yang jazam bahawa Allah Taala itu yang mentadbir alam, mentadbir dan juga menguruskan alam. Itu dikatakan rububiyah. Kan? Ada orang kata ada pendapat menyatakan makna rububiyah itu ialah seperti rububiyah yang ada pada orang kafir yang percaya pada Tuhan. Berdasarkan pada ayat Quran tu yang berbunyi, kalau kamu tanya mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, sudah tentu mereka menjawab Allah. Wala in ta'un man khalaqas samawati wal ard laquluna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Itu juga dikatakan sebagai rububiyah. Tapi itu bukan ahli sunnah punya, itu Wahabi punya. Jadi kat Wahabi macam tu. Kalau kita ahli sunnah ni, pada orang kafir memang tak ada rububiyah. Orang kafir tetap tidak ada iman dia. Tidak ada iman. Okey? Jadi perkara batal iman mengingkari sifat rububiyah ataupun mencelanya, mengingkari mencela asma Allah, nama-nama Allah Taala dan sifat-sifat Allah Taala, sifat-sifat sempurna pada Allah Taala. Contohnya kudrah, iradah, ilmu hayat, sama, wujud, qidam dan sebagainya, sifat 20 tu kan. Mengingkari sifat tu. Kemudian mengingkari dan mencela sifat uluhiyah tadi. Mana uluhiyah tadi mengitikad-tikad jazam bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Jadi diingkar benda tu. Kemudian yang keempat, mengingkari dan mencela Rasulullah dan juga Rasulullahnya Nabi. Jadi keempat-empat perkara di atas berlaku dengan etikat perkataan dan perbuatan. Iaitu siapa yang melakukannya maka batallah imannya dan keluar pada agama Islam. Wa iyaz billah min zalik. Kan? Itulah perkara-perkara tadi boleh membatalkan iman kita. Mengingkari sifat rububiyah, mengingkari nama Allah, mengingkari mencela uluhiyah, mengingkari nabi, para nabi dan juga rasul, dan apa-apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul. Mengingkari Quran kan, yang tadi kan, banyaklah. Mengingkari Quran, lepas tu mengingkari kepaduan sembahyang, kepaduan puasa, ini pun juga masuk. Kepaduan puasa, kepaduan haji, kepaduan zakat, mengingkari benda tu pun juga boleh batalkan iman. Sebenarnya banyak sebenarnya. Bukan ni saja sebenarnya. Ni antara benda yang besar lah. Benda besar 4 ni. Tapi benda yang kecil-kecil ni banyak lagi sebenarnya yang boleh membatalkan iman kita. Kata Allah Ta'ala zalim apa ke kan. Quran ni kata sama macam surat khabar je. Tak ada nilai pun Quran ni. Ada yang duduk atas Quran ada kencing atas Quran pun ada. Ini pun termasuk juga lah perkara-perkara yang boleh batalkan iman kita. Banyak kan? Gitu. Tak yakin dengan qada Allah Ta'ala pun boleh membatalkan iman juga. Kan rukun iman tu ada apa? 6 perkara kan? Beriman pada Allah, beriman Rasul, beriman pada kitab. Beriman kepada
hari kiamat. Iman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman qada-qadar. Tak percaya pada hari kiamat, murtad juga. Tak percaya qada-qadar pun sama juga, murtad juga. Banyaklah sebenarnya benda-benda boleh batalkan iman ni. Okey, itu saja tentang perbincangan kita, perkongsian kita pada pagi ni. Dan apa yang kita bincangkan dan kita kongsikan pada pagi ni sekian sebanyak insya-Allah dapat memberikan motivasi bagi kita, menambahkan ilmu kita, meningkatkan lagi keimanan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ya tak? Sabar lu Mazin, kan ada soalan kan? Ada? Tak ada? Okey. Oh, tak ada Mazin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa afdal arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakil syaqa wa sul qada wa syamasatil ada. Tahassanna bi zatil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wa ta'mul bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Untuk maklumat, semua jemaah yang hadir diwajibkan minum dulu sebelum kali minum dulu. Tempat ada, jadi semua kena duduk sini lah. Ya.